Saya mohon jasa baik semua untuk tolong bantu saya untuk mutekan anda punya button. Assalamualaikum. Berarti selo lah. Ya. Tak sound. Sekejap, kita tunggu kita punya panel. Panel kita ada. Okey, terima kasih Dr. Tina. Sorry, saya minta maaf kerana kita terpaksa kali kedua. Okey, Doktor. Tadi Doktor dah terangkan dah sedikit berkenaan dengan bagaimana Singapura apply dan juga bagaimana kalau kita lemon law buyback, maksudnya produk tu dah pernah dikategorikan sebagai lemon law dan dibeli semula. Okey, saya nak kali ini kita nak terus kepada soalan para penonton kita tadi. Ada menyatakan berkenaan dengan apa? Saya perlukan sedikit masa untuk ruangan untuk setting sistem. Sekejap. Okey, Doktor, tadi ada sahabat kita tanya tadi, Harith, apa beza CPA yang Malaysia ada sekarang dengan lemon law? Boleh Doktor terangkan sedikit, Doktor? Terima kasih, Dr. Wan. Maaf, mute. Okey. Dr. Wan, okey, apa bezanya CPA dengan ni? Sebenarnya saya dah terangkan tadi tu. CPA kita sedia ada ni nak kata tak ada peruntukan untuk barang-barangan yang rosak ni sebenarnya tak betul jugalah. Kita ada peruntukan bawah Seksyen 32 dan sebagainya. Hanya bawah CPA macam saya dah jelaskan tadi yang isu dia sebenarnya isu remedy tu. Bila barangan tu rosak kan, selalunya apa yang diberi adalah baiki. Tapi baiki tu tidak dinyatakan dengan jelas sebenarnya, tak kontrol balik berapa banyak peluang pembaikan yang dibenarkan. Dan dalam CPA ni memang dia cakap pun replacement tu dibenarkan. Maksudnya salah satu remedy adalah replacement. Boleh je replacekan dengan Maaf Doktor, tolong unmute. Doktor guna frame. Okey. Okey, teruskan Doktor. Okey. So boleh je sebenarnya kalau katakan tuntutan tu nak replace, mohon untuk replace barang tu. Hanya dalam kes CPA ni bukan selalulah, you hanya dibenarkan untuk replace selalunya tribunal lah ataupun CPA tak semestinya pergi tribunal je, boleh juga pergi ke mahkamah. So dalam kes yang melebihi 50,000 ni selalunya boleh replace, tetapi nak kata dia kena buktikan yang kecacatan tu adalah substantial. Kalau dalam CPA dia memang cakap dengan jelas substantial. So kita pun tak sure, bukan tak sure lah, beban pembuktian tu sebenarnya lebih kepada orang yang mengklaim tu, pengguna kan yang membuat tuntutan. Itu satu. Satu lagi sebenarnya kalau ada lemon law ni at least bagi saya lah apa yang saya nampak, at least dia memberikan kita boleh kata self regulation yang lebih tinggi kepada peniaga pada pengeluar-pengeluar kenderaan ni. Sebab dia tahu apa-apa nanti lemon law ni terpakai. So mereka ni sangat concern. So dari segi kualiti pun memang ni. So maksudnya sebelum kita bawa kes tu menggunakan CPA sekalipun, maksudnya bila ada lemon law ni, peniaga tu sendiri atau pengeluar tu sendiri dia boleh terus je buat offer. Okay, you ada dalam lemon law ada dua kan, kalau you dah lemon ada dua remedy. Satu tadi tu beli balik, yang kedua adalah replacement. So dia lebih jelas, tak perlu lagi kita nak buktikan substantial lah dan sebagainya, lepas tu baiki. Sebabnya kita punya undang-undang tu selalunya memang disuruh baiki dulu. Baiki dia dulu, rosak tu barulah you boleh adalah benda-benda lain di belakang tu. Saya bukanlah nak kata sebenarnya akta kita CPA ni tak adalah undang-undang kita ni tak ada langsung peruntukan yang berkaitan dengan barang rosak ni. Ada, saya tak nafikan ada. Hanya sebab tu saya kata lemon law ni memberi peruntukan yang additional sebenarnya. At least untuk kenderaan yang memang lemon ni dia ada option
lain yang lebih mudah dan lebih memberi keuntungan kepada pengguna. Saya bagi satu contoh lah. Sebelum ni kita selalu ikut ialah undang-undang kita kan undang-undang common law. So kita ikut UK kan dalam undang-undang kita. In fact dekat UK pun kita ada, mereka ni ada Consumer Rights Act 2015 yang lebih kurang kita je. Di mana tapi dia ada satu peruntukan yang mengatakan bahawa kalau barangan tu memang rosak, walaupun dia tak declare secara spesifik lemon tu, tapi dia kata walaupun barang tu dah rosak selepas dalam masa 30 hari. Dia ada at satu, dalam masa 30 hari pengguna berhak untuk tuntut bayaran balik penuh. So kalau undang-undang tu ada dengan kita, so tuan punya kenderaan Benza tadi tu tak pening kepala nak tuntut dan sebagainya. Memang dalam masa 30 hari dia kata okey, you akan dapat bayaran balik. Selepas 30 hari barulah ada ialah kena buktikan bahawa kenderaan tu memang betul dia rosak semenjak daripada dia deliver, dan in fact ada peruntukan lain yang kata sekurang-kurangnya dalam tempoh 6 bulan pengeluar tu harus pastikan bahawa barangan dia tu memang barangan yang okey lah, maknanya barangan yang tak cacat. Kalau dia rosak, dia harus pastikanlah bahawa dia boleh digunakan. So maksudnya kalau kita nak rely dekat kita punya CPA tu, masih ada kelonggaran-kelonggaran lagi lah sebenarnya. Kalau perlindungan pengguna ni kita nak lebih tingkatkan lagi perlindungan pengguna kita ni, kita haruslah sebenarnya mengambil perundangan kita ni mestilah ke depan lah sebenarnya, bagi additional peruntukan lagi kepada pengguna tu satu. Satu lagi, negara yang memang sangat persatuan pengguna dia memang sangat lemon law ni, Kanada tau. Banyak kes-kes sama je kes dia tu yang kes kita. Baiki rosak, lepas tu baiki lagi dan sebagainya, dan akhirnya mereka berjaya dapatkan lemon law ni. Mereka gubal, kalau tak silap saya dalam last year je, dia sebut dah dengan jelas 3 unsuccessful repair attempt. Dia anggap lemon. Maknanya tak adalah kita tunggu repair, hantar balik dan sebagainya. Tersadai kat workshop lama macam Honda tu. So kita macam apa kita boleh buat kan? Tapi kalau ada peruntukan lemon law ni, dia lebih jelas lagi. Tak ada lagi kita menggunakan undang-undang kita yang open for interpretation. Substantial damage. Apa maksud substantial? Kena buktikan pula. Pengguna pula yang nak buktikan pergi ke tribunal. Sedangkan dia boleh deal je dengan peniaga tu, pengeluar tu kalau ada lemon law ni. Sebab kalau ada lemon law ni, pengeluar akan lebih, ada lemon law. So macam mana pun mereka tahu. Okey, mereka harus fulfill lah, maksudnya apa yang mereka telah janjikan. Saya harap saya menjawablah soalan tu. Menjawab doktor, saya rasa memang apa yang kita jawab dengan sangat komprehensif. Ada soalan-soalan yang mana saya tak ready jawab, dah tanya lagi dah jawab. Okey doktor, kita nak terus ke soalan kedua kita ada pada penonton kita, Encik Asfar. Tetapi saya nak suka ingatkan lagi kepada, sebelum saya nak aju soalan, saya nak suka ingatkan kepada para penonton dan juga pendengar kita pada hari ini. Program itu kita bersiaran secara langsung juga di live di TikTok. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh ikuti kita di TikTok dengan iaitu di ir.syah di TikTok kita. Juga kita di live Facebook. Boleh ikuti kita di Facebook iaitu channel dr.syah/network. Atau di TikTok, sorry, saya betulkan balik. TikTok tadi adalah di Elias McPhee SEA McPhee. Okay. Kalau jadi tuan-tuan boleh yang tak dapat ikuti kita direct terus di ruangan Zoom ini, boleh ikuti kita terus di ruangan live sosial media lain. Okey. Jadi saya nak ada soalan daripada penonton kita tadi, Encik Asfar tadi ada bertanya tadi. Okey. Bolehkah saya membuat tuntutan lemon law jika masalah ataupun kerosakan kereta terpakai saya dibeli berlaku betul-betul tamat pada tempoh jaminan? Okey, soalan dia. Perundungan lemon law sama ke? Itu soalan pertama beliau. Kedua, soalan dia, perundangan lemon law sama ke di semua negara? Okey, saya rasa soalan kedua ni mungkin tadi doktor panel kita dah jawab.
dia ada berbeza-beza dan juga tadi, tapi saya rasa saya rasa lebih baik panel kita ulas kedua-dua soalan ni lah. Dipersilakan Profesor Maria Dr. Listina. Okey. Soalan yang pertama tadi tu uh, dia boleh tak saya apply lemon law kalau dah tamat waranti Ya, kenderaan tu? betul. Okey. Pertamanya kita tak ada lemon law tu lagi. So so nak tuntut bahawa lemon law tu tak adalah, kita hanya boleh pakai CPA lah kan tadi. Betul. Okey, CPA, okey, Akta Perlindungan Pengguna. Kita yang saya kata kalau rosak, ada cacat dan sebagainya, dia bolehlah menuntut dan in fact bahawa Akta Perlindungan Pengguna tu kita tak cakap pun berapa lama habis waranti ke tak habis waranti ke, hanya kita panggil apa limitation period tu, maksudnya had masa lah, dalam tuntutan tu kena follow lah. Kalau dekat tribunal dia 3 tahun, tapi kalau kita beli dia definitely kita ada kontrak dengan pengeluar tu. Kalau undang-undang kontrak kita kata had masa dia untuk kita buat tuntutan adalah 6 tahun. In fact kalau apply lemon law ni pun dia berbeza-beza. Ada yang 4 tahun, so dia berbeza-beza juga ikut state. Untuk menjawab kepada Asfah punya soalan tadi, Cik Asfah, disebabkan kita tak ada lemon law, yang kita pakai sekali adalah undang-undang yang ada lah. So maksudnya kita boleh je gunakan Akta Perlindungan Pengguna untuk kita tuntut ganti rugi. Tapi habis waranti kita nak beli balik dan sebagainya, dia akan banyak isu lah kat situ. Dia hanya mungkin akan bagi ganti rugi dan sebagainya lah kalau kita menang kes tu. Sebab bila dah habis waranti satu, dan bila saya pun bila ajar student saya selalu cakap juga pada pelajar, kadang-kadang bila kita dah perasan dia tu ada kerosakan kan, kalau kita tangguhkan dia punya kerosakan tu, maksudnya kita tangguh, kita ambil masa untuk kita buat tuntutan dan sebagainya, dia akan melemahkan kes kita. So nak jawab boleh ke tak boleh, pertama sebab kita tak ada lemon law, kita ada sekarang ni adalah CPA, kita ada sekarang ni law of contract, kita ada Sales of Good Act, kita gunalah undang-undang yang ada ni untuk kita tuntut ganti rugi. Hanya nak dapat yang lemon law tadi kata nak bayar balik dapat bayar replacement dan sebagainya tu, itu susahlah nak kata. Kalau dia dah habis waranti dia lagilah susah. In fact bahawa lemon law pun nak kata nak boleh menang kalau dah habis waranti pun is also difficult to say. Okey, yang kedua tu berbeza-beza setiap negara, ya betul. Dia berbeza-beza. In fact dekat US pun ni memang berbeza, walaupun negara dia sama kan, sama berbeza-beza je. So katakanlah di Malaysia kalau betul lah nak ada lemon law ni untuk bagi saya kata additional protection yang lebih lagi kepada pengguna, kita perlulah membuat kajian benchmarking juga, nak tengok yang mana terbaik yang boleh disesuaikan dalam konteks Malaysia. Mungkinlah itulah jawapan saya kepada soalan tadi, Iwan. Baik, betul. Saya rasa kita dah dapat sikit pencerahan yang agak mendalam sedikit berkaitan dengan lemon law, bahawa di Indonesia sememangnya kita belum ada lagi lemon law. So jadi kita maknanya tak boleh terpakai lagi. Tapi kalau ada apa-apa isu-isu yang berkaitan pengguna, sudah ada dah, kita ada CPA, sudah Akta Perlindungan Pengguna. Dah boleh merujuk Akta tu dan bagaimana ruangan apa yang kita boleh, di mana hak kita, di mana kita boleh minta. Kalau nak lebih singkat, kita boleh beri tribunal pengguna. Cuma dia punya claim tu agak terhad lah. Betul panel kita agak terhad. Jadi bagaimanapun kita cuba gunakan ruang yang ada untuk lihat untuk melindungi hak kita. Tetapi saya suka dengan kata-kata dari panel kita tadi bahawa bila berlaku kerosakan, kita tengok balik isu dekat mana dan bagaimana kita bertindak balas kepada kerosakan itu, waranti itu. Kalau kadang-kadang bila kita ambil masa terlalu lama untuk baru kita bertindak, dia menjadi satu macam panel kita sebut tadi, Profesor Maria Dr. Listina menyebut tadi bahawa ini menjadi satu point ataupun alasan untuk melemahkan tuntutan kita. Kenapa kita lambat? So berbalik semula kepada pengguna kita sendiri, bahawa tingkah diri kita ni harus ada perlu bertindak lebih cepatlah kalau kita nak tuntut apa-apa. Kalau tidak, dia akan jadi satu macam point dan akhirnya kita salah. Dan kita jangan bermula untuk jadi saling menyalah, tetapi bagaimana kita bertindak. Itu saya nampaklah sebenarnya.
Okey, baik doktor. Sedar tak sedar, kita dah hampir sejam sebenarnya. Kan, dah hampir sejam. So jadi saya ada soalan sikit, doktor, tambah sikit doktor. Okay. Ini soalan ni yang tadi doktor dah kupas, mungkin boleh kembangkan sedikit doktor. Adakah sesuai tak soalan kalau undang-undang Lemon Law ni dilaksanakan dekat Malaysia? Okey doktor, tadi sebut doktor dah bagi sedikit mukadimah berkenaan perlu ada buat kajian benchmarking. Okey, bagaimana benchmarking tu doktor? Sebab kita macam doktor sebut tadi dengan negara lain berbeza pendekatan dia dan sebagainya. Mungkin saya nampak sikit gambaran doktor kata benchmarking tu kesesuaian dia dan demografi kita, apakah undang-undang yang ada ni nak ditambah baik ataupun perlu ada Lemon Law yang betul-betul yang spesifik di Malaysia. Okey gitu, ataupun doktor boleh ulas lebih dalam sikit. Mungkin sebab bukan bidang saya tapi bidang doktor lebih faham. So persilakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Iwan. Okey, sama ada undang-undang Lemon ni boleh terpakai ke tak di Malaysia kan? Sebenarnya soalan dia. Okey, kalau kita lihat memanglah perjuangan Lemon Law ni saya daripada Fomka lagi pun lama dah disebut pasal perlu adanya Lemon Law ni kan. Saya tak menafikanlah kepentingan untuk ada Lemon Law ni sebab bagi saya dia memberikan tambahan perlindungan kepada pengguna yang lebih memudahkan pengguna sebenarnya bila berhadapan dengan peniaga-peniaga ni. Dan saya rasa especially lah kita ambil dalam konteks kenderaan kan, otomotif. Kita ni sekarang ni teknologi bergerak sangat cepat kan. Kita sekarang ni ada smart car lah, kita ada electric car lah dan sebagainya. So undang-undang pun kena laju juga. So nanti bila ada kenderaan-kenderaan yang macam tu, dia akan menjadikan lebih sukar tahu kepada pengguna ni. Macam mana nak buktikan substantial damage, kita pun tak faham dari segi teknikal kenderaan tu sendiri kan. So kalau boleh pengguna ni dia nak mudah je bagi kita, kalau satu barang kita terima tu dia memang tak boleh terima pun dari segi kualiti dia, dari segi kekemasan dia, dari segi keselamatan dia, kita nak dapatkan duit kita balik. Banyak lagi kenderaan luar kat situ yang kita boleh beli balik. Itu je sebenarnya, kita tak nak terperangkap dalam transaksi pembelian yang sebegini. Ambil hutang bank pula 7 bulan contohnya kan, 7 tahun contohnya. So dia akan terperangkap di situ kan. Bila nak jual balik pun it's not easy pun kalau keadaan tu pun sebenarnya dah ada banyak defect-defect dia. Dan sebab itulah saya merasakan bahawa perlulah sebenarnya undang-undang kita tu dipinda bagi memberi lebih lagi protection kepada pengguna, tu satu. Dan kita juga kena ambil into consideration teknologi yang ada. Sebab nanti beban-beban pembuktian menggunakan undang-undang yang sedia ada ni kita risau akan lebih menyukarkan kepada pengguna yang tidak faham pun bagaimana dia nak buktikan. Kalau dengan Lemon Law tu dia mungkin lebih straightforward lah agaknya kan. Berapa kali you cuba baiki, tak boleh baiki juga, ganti. Itu lebih mudah lah kalau kita kata ada Lemon Law tu. Tapi macam saya katakan juga sebenarnya Lemon Law ni sebenarnya walaupun kita kata dia bagus dan sebagainya, tapi sebenarnya dia kuat kompleks juga dalam pelaksanaan dia. Sebenarnya kalau kita lihat kepada kes-kes dekat US lah, sebab mereka yang awal kan ada Lemon Law ni, sebenarnya ada banyak juga isu-isu yang berkaitan dengan Lemon Law ni. Tapi saya merasakan bahawa undang-undang Lemon ni sebenarnya undang-undang yang bukan baru. Lama dah kan ikut sejarah yang saya cerita tadi tu. So maksudnya kita dah boleh faham apa masalah yang berlaku dan sebagainya. So kalau kita nak adopt kepada senario di Malaysia ni, kita perlulah membuat I think the policy maker lah especially, dia perlu juga membuat benchmarking untuk melihat yang mana model yang kita boleh gunakan yang sesuai dengan keadaan di Malaysia. Tu satu. Dan yang kedua adalah di pihak industri sendirilah. Saya rasa mungkin ada isu-isu di situ yang mungkin bukan mungkin lah, yang kita boleh faham lah kan, bila adanya extra protection kepada consumer, dia akan memberi kesan lah kepada industri. Kita pun tak tahu macam mana dia nak react kepada undang-undang yang ada. Kalau ikut kat US ni ada berbagai cara sebenarnya dia react dengan undang-undang Lemon Law ni. Saya tak naklah kupas dia di sini, tapi nak kata sebenarnya Lemon Law tu sendiri sebenarnya dari segi implementasi dia pun adalah isu-isu. Dan kalau kita nak
menerima pakai di Malaysia, kita kena ambil into consideration lah semua-semua isu yang ada. Tapi saya tetap merasakan bahawa apa sekalipun isu pun, sebab kita orang pengguna yang memang kita harap undang-undang tu boleh melindungi kita, lemon law ni memang baiklah untuk pengguna kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita dah ceritakan lah awal tadi. Okey, baik Doktor. So, Doktor dah terangkan sedikit lagi macam di Malaysia sebenarnya bagus kalau kita dapat diamalkan, diwujudkan, tetapi perlu melihat secara menyeluruh. Maksudnya menyeluruh tu kita perlu ada kajian benchmarking, kesesuaian dia, bagaimana nak laksanakan dia, bagaimana karakter dia, bagaimana apa yang undang-undang yang boleh di-apply. Sebanyak lagi perkara yang perlu dilihat secara holistik. Okey, dia tak boleh satu angle saja. So, memang betul kita sebagai pengguna memang nak hak kita dilindungi, tapi dalam masa sama kita perlu melihat secara policy maker, mereka melihat dari dua pihak, pengeluar dan juga pengguna. So bagaimana mereka nak react dan bagaimana kita nak menerima. So benda-benda begitu harus dilihat secara menyeluruh, dan saya merasakan bahawa pihak kerajaan itu pembuat dasar kerajaan undang-undang ni perlu mula dah melihat kembali, dan saya difahamkan dulu satu ketika dahulu pernah kerajaan kita satu ketika dulu pernah cuba mewujudkan atau membincangkan secara awalan pelaksanaan lemon law ini, namun ia terhenti kerana itu ada perkara-perkara di luar kawalan di perkara yang kita tak tahu kenapa puncanya. Tetapi tak apa, kalau kerajaan ketika ini Malaysia Madani, saya rasa perlu dilihat semula dan tengok kesesuaian dia. Okey, itu Doktor. So jadi kita dah hampir ke penghujung rancangan. Kita dah lebih 3 minit. So Doktor, sebenarnya saya akhiri program kita pada hari ini. Boleh tak Doktor rumuskan kita punya tajuk perbincangan hari ini kepada penonton, dan juga rumus dan juga bagi nasihat ataupun kongsian kepada penonton supaya mereka menjadi panduan kepada mereka. Sebelum tu, saya nak ingatkan pada penonton bahawa kita dah sediakan link pendaftaran program. So di ruangan chat dipersilakan mendaftar di ruangan chat, dan juga kalau ada terlepas untuk mengikuti program kita pada hari ini, boleh mengikuti di YouTube, iaitu di channel ir.shah/network, ataupun di TikTok live kita iaitu di Elias McPhee. Boleh ikuti di media sosial kita secara ulangan dan juga di lain. So dan dia dimaklumkan juga Persatuan Pengguna program ini merupakan anjuran Persatuan Pengguna Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, dan juga mendapat sokongan daripada Jabatan Pengguna Sumber dan Pengajian Pengguna. Jadi kalau ada apa-apa perkara ataupun ada maklum untuk maklumat lanjut, pengguna boleh mengikuti kita di situ. Okey Doktor, saya persilakan Doktor untuk rumuskan, untuk bagi pandangan kepada penonton kita mengenai tajuk kita pada ini. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Iwan. Sebabkan penonton kita ni adalah pengguna, saya hanya bagi saya boleh bagi cadangan dan nasihat sikitlah kan kepada pengguna kita. Tak kira apa-apa undang-undang yang ada lah memanglah kita nak kepada lemon law dan nampak dia betul-betul melindungi kita. Tapi sebabkan dia belum ada lagi, so kita gunalah undang-undang yang ada ni. Janganlah menghadkan kita daripada kita tak memperjuangkan hak kita. In fact, saya boleh salutlah kepada Tuan punya Benza tu, di mana akhirnya dia berjaya juga menyelesaikan masalah dia kan. So maksudnya kuasa pengguna tu ada di situ. Kalau nak buat tuntutan boleh, ada channel-channel dia yang kita boleh tuntut dia. Dan walaupun kita kata kita tak ada lemon law, tapi kita ada CPA, sekurang-kurangnya ada CPA yang sebenarnya kita boleh juga membuat tuntutan kepada kita. Dan satu yang perlu saya nak nasihatkan jugalah kan, bahawa apa-apa benda, tak kira ada lemon law ke tak ada ke, dokumentasi kita penting. Bila kita berurusan dengan peniaga lah ataupun pengeluar, macam contohnya kita kepada penjual kita lah kan, pengeluar kita, apa-apa kita hantar dia ke repair selepas kerosakan, semua tu perlulah on our side pun kita dokumentkan dia dengan sebaiknya. Dan kita perlu ambil tindakan lah untuk memperjuangkan hak-hak kita. Sebab kalau kadang-kadang bila kita cakap dengan peniaga ni, kadang-kadang dia kata okey kami baiki dan kemudian kami tak boleh buat apa-apa, ada je alasan dia. So
kita lah sebagai pengguna, at least kita tahu hak-hak kita sebagai seorang pengguna, dan kita harus ingat kita ada channel-channel yang ada untuk kita membuat tuntutan. So kita boleh refer je kepada channel-channel yang ada ni. Macam saya kata lah, walaupun ada ke tak ada tu bukan dalam bidang kuasa kita, sebab kita bukanlah pengubal undang-undang, tapi kita gunalah undang-undang yang ada ni untuk kita melindungi hak kita. Terima kasih kerana menonton. Saya minta maaf lah kalau ada kekurangan sepanjang kita berdiskusi ini. Ia hanyalah satu perkongsian ilmu yang tidak seberapa. Terima kasih kepada Dr. Iwan dan kepada Mek Fee. Okey, terima kasih kepada panel kita hari ini, Dr. Profesor Madya Dr. Elisina Abu Bakar yang merupakan timbalan Dekan Akademik dan Siswaza Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Beliau memang dalam bidang beliau ialah bidang undang-undang. So memang sesuai dan juga kena pada tempatnya berkenaan isu yang kita ketengahkan, Layman Law hari ini. So jadi dari isu hari ini telah membuka kita banyak mata dan juga banyak pihak bahawa sesuai tak sesuai itu perkara kedua. Dan kita tapi perkara utamanya kita ada hak dan kita lihat undang-undang yang ada. So guna ruang-ruangan ini untuk kita melindungi dan juga melihat bagaimana kita nak melindungi itu. Dan saya suka lihat tadi sekali doktor ada sebut tadi dokumentasi. Okey, dokumentasi itu bagi saya sangat bagus dan juga kadang-kadang kita ambil remeh. Jadi sebab kita tak tahu bila akan berlaku apa masalah ini. Dan kejadian kes Produa Beza itu telah membuka mata ramai pihak dan kita bersedar, oh rupanya begini macam ni. So kita nampak benda-benda begitu. So jadi dengan perkongsian hari ini saya berharap akan menjadi satu panduan, nasihat dan juga ilmu kepada semua yang ada daripada panel kita, dan saya sebagai moderator hanya berkongsi sebagai pemudah cara program pada hari ini. Yang buruk itu datang daripada saya sendiri, yang baik itu pada Allah SWT. Dan kita akan berjumpa lagi pada program yang seterusnya nanti pada minggu kedua dan minggu keempat pada hari yang sama, waktu yang sama dan tajuk yang berbeza. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon kalau boleh kita bergambar sekejap semua, boleh ke on kamera sekejap? Boleh ke sekejap? Mohon kerjasama semua. Boleh ke? Okey, terima kasih kalau on kamera sekejap. Okey, terima kasih. Saya nak kamera 1, 2, 3, smile. Okey. Jangan lupa ada link pendaftaran yang ikuti kita daripada Sabah, Sarawak, di Labuan. Okey, mereka ada Labuan, terima kasih yang ikut kita daripada kementerian, agensi-agensi kerajaan. Terima kasih sekali lagi yang ikut kita, yang tak henti pada episod pertama yang kedua pun ucap terima kasih. So semoga kita berjumpa lagi pada penganut Buddha yang akan menyambut Taborjina Kongsi Facai. Dan kita berjumpa lagi dan salam Isra Mi'raj pada yang kita baru cuti semalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.